Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita teruskan pembelajaran Bahasa Melayu tema 3 kebersihan dan kesihatan. Unit 8 jadikan amalan. Kemahiran yang kita akan belajar ini ialah kemahiran membaca. Okey, murid-murid perlu buka buku teks jilid 1 muka surat 50. Dan buku aktiviti jilid 1 juga, muka surat 58 dan 59. Okey, dalam kemahiran ni, murid-murid perlu membaca, memahami dan mengenal pasti idea utama. Okey murid-murid, mari kita buka buku teks, muka surat 50. Itu tajuk menu seimbang. Okey, teks tajuk menu seimbang. Okey, murid-murid ikut cikgu baca, kemudian murid boleh ulang baca lagi sekali. Okey, boleh ya? Okey, hari ini kita akan belajar mengenal pasti idea utama. Bila kita baca sesuatu teks, kita baca sesuatu karangan atau apa-apa sajalah teks, kita kena faham, kita kena tahu yang mana satu idea utama. Dia dalam teks ni, dia ada idea utama dan idea sampingan. Idea utama ni, idea yang apa yang dia nak cakap, apa yang nak ceritakan dalam sesuatu perenggan tu. Okey, ikut cikgu baca ya. Okey, menu seimbang. Hana dan rakan-rakannya melawat pameran bersempena dengan Minggu Kesihatan di sekolah. Mereka tertarik akan poster yang dipamerkan. Okey, kita tengok gambar poster ni. Cikgu lukis sikit lah bagi kamu nampak gambar poster. Okey, poster ni ialah tentang piramid makanan. Nampak tak dia macam bentuk piramid? Ni, piramid makanan. Yang ni kita panggil piramid makanan. Okey, dalam piramid makanan ni, dia nyatakan menu apa yang perlu kita ambil start dari bawah lah. Kita kira di tangga nombor 1, tangga nombor 2, dan nombor 3 dan nombor 4. Okey, start daripada nombor 1 ni. Makanan apa yang paling banyak kita perlu ambil lah. Tengok nampak bila kat bawah ni, dia paling besar kan. Kita nampak ruang dia paling besar. Jadi yang itulah makanan yang kita perlu ambil paling banyak. Okey, kita tengok apa yang dia bagi untuk piramid tapak yang pertama ni. Okey, ikut cikgu baca ya. Nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi-ubian. Okey, ni nasi. Ni nasi, mi, roti. Mana roti? Ni roti. Produk bijirin ni, produk bijirin dan ubi-ubian. Yang ni menu makanan ni dia mengandungi karbohidrat. Karbohidrat ni kita perlu ambil dalam kuantiti yang paling banyak lah. Tengok dia kata berapa? Sajian 4 hingga 8 sajian sehari. Makan secukupnya. Kenapa dia paling banyak? Sebab dia bagi tenaga. Karbohidrat ni dia bagi tenaga. Okey. Kita tengok kotak yang kedua. Okey, tangga yang kedua ni. Okey, boleh nampak gambar apa? Banyak apa? Sayur-sayuran dan buah-buahan ni. Sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey. Ini kedua terbanyaklah yang kita kena ambil. Okey. Sayur-sayuran 3 sajian sehari. Kena makan banyak.
Okey, buah-buahan pun 2 sajian sehari kena makan banyak. Kenapa? Sebab dia ada vitamin-vitamin yang nak jaga badan kita lah. Macam carrot ni, lobak merah nak jaga mata, kan? Oren nak jaga kulit. Macam-macam lah. Semua ni buah-buahan dan sayur-sayuran ni penting untuk badan. Okey, kita tengok tangga yang ketiga ni pula. Murid-murid tengok ada gambar apa? Gambar, ni ada susu, ada ikan, ada daging, ada ayam. Kita tengok. Ikut cikgu baca ya. Okey, susu dan produk tenusu. Susu dan produk tenusu ni macam susulah. Susu segar tu, produk tenusu ni macam cheese, kan? Kamu biasa makan kan cheese semua tu. Okey. Macam mana sajian dia? 1 hingga 3 sajian sehari. Makan secara sederhana. Dia tak banyak sangat, sederhana saja. Okey. Ikan, ayam, daging dan kekacang. Ikan, ayam, daging dan kekacang ni kita tengok sajian dia. 1/2. 2 sajian ayam, daging, telur sehari. 1 sajian ikan sehari. 1/2 hingga 1 sajian kekacang sehari. Makan secara sederhana. Boleh faham tak? Okey, kenapa? Yang ni tambahan untuk badan kita lah. Yang tangga yang ketiga ni dia ada protein. Ayam, daging, ikan, susu, kekacang semua ni dia ada protein. Protein ni untuk apa? Protein ni untuk pembesaran kamu lah. Kamu makan ayam, daging, susu semua tu, tulang akan besar, kamu akan jadi tinggi. Itu kegunaan protein untuk badan kita. Okey, jadi kalau ikan dia kata 1 sajian ikan sehari. Kalau ayam, daging semua 1/2. 1/2 ni maksud dia setengah lah. Setengah hingga 2 sajian. Ayam, daging, telur. Okey. Lepas tu kekacang ni sama jugalah. Setengah. Okey, 1/2 hingga 1 sajian sehari. Okey, susu 1 hingga 3 sajian sehari. Ni susu. Okey. Okey, last sekali, akhir sekali tangga yang keempat ni. Kita tengok dalam botol-botol semua ni. Macam-macam ada. Botol kicap lah, botol minyak lah, botol sos lah. Okey, garam lah, gula semua ada kat sini. Okey, yang ni lemak, minyak, gula dan garam. Kena makan sedikit sahaja. Okey, nampak tak piramid makanan ni? Inilah piramid makanan. Macam mana kita nak ambil makanan yang seimbang. Lemak, minyak, gula dan garam ni kita kena ambil sikit saja. Sebab kalau terlebih, dah tak elok untuk kesihatan kita lah. Tu yang kalau lemak banyak, kita jadi gemuk. Samalah minyak pun. Gula dan garam pun tak boleh lebih. Gula cukup-cukup sajalah. Garam pun sama juga. Gula boleh menyebabkan diabetes. Tu penyakit apa tu? Kencing manis. Kalau garam pula, terlebih garam pun boleh menyebabkan penyakit. Okey, kita baca teks yang kotak warna biru ni. Menu sihat harian mestilah seimbang dan mempunyai 4 kumpulan. Makanan seperti yang kelihatan dalam piramid makanan Malaysia iaitu yang pertama, nombor 1, hasil bijirin seperti nasi, mi atau roti. Nombor 2, buah-buahan dan sayur-sayuran. Nombor 3, ikan, ayam, daging, telur serta susu dan produk tenusu. Nombor 4, lemak, minyak, gula dan garam. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini ialah tentang idea utama.
idea utama ni kita nak cari macam mana? Okey, cuba kita tengok contoh yang dia bagi ni tentang menu sihat harian. Okey, sebenarnya senang saja kita nak cari. Idea utama ni selalunya ada pada baris yang pertama, sesuatu teks lah, sesuatu perenggan. Okey, kita baca idea utama dia. Menu sihat harian perlu ada hidangan utama yang terdiri daripada hasil bijirin dan 3 hidangan yang lain. Okey, tengok balik ke atas ni. Sama tak? Menu sihat harian mestilah seimbang dan mempunyai 4 kumpulan makanan seperti yang kelihatan dalam piramid makanan Malaysia. Okey, idea utama dia kat sini, dia nak bagi tahu, okey, mestilah seimbang, dia kena ada hidangan utama. Hasil bijirin dan 3 hidangan yang lain. Okey, yang ni lah 3 hidangan yang lain. Yang ni. Dia tak bagi tahu satu-satu. Dia ambil, boleh kata dia buat rumusan lah. Apa poin yang penting dalam teks yang dia bagi ke atas ni. Dia kata menu sihat harian perlu ada hidangan utama. Ni lah, yang ni hidangan utama. Hidangan utama dia yang cikgu cerita tadi ni. Yang ada karbohidrat ni. Okey, hidangan utama yang terdiri daripada hasil bijirin dan 3 hidangan yang lain. Ni lah 3 hidangan yang lain. 1, 2, 3. Okey. Okey, kita sambung gambar rajah yang kedua yang bawah. Kat muka surat 50 tu juga. Okey. Yang ni tentang masih lagi piramid makanan Malaysia. Okey, gambar ni murid-murid tengok. Dia lukis gambar pinggan. Ni pinggan ni. Okey, dalam pinggan ni dia bagi kepada 3 bahagian. Okey, 1, 2, 3. Okey, sama macam dalam piramid makanan yang kat belah atas tadi tu, yang cikgu dah tunjuk sebelum ni, yang kita dah baca tadi. Okey. Dalam pinggan kita ni, inilah pinggan kita ni, dia bagi kepada 3 bahagian lah macam ni. 1, 2, 3. Okey, bahagian pertama tadi, dalam piramid tadi yang duduk bawah sekali tu, ni apa gambar apa ni? Nasi. Okey, nasi. Okey, suku pinggan je. Nampak tak suku? Ni 1/3 ni suku lah. Belajar matematik. Kalau kita bulat, kita bahagi 4. Yang bahagian ni kita panggil dia suku. 1/4 ni sama dengan suku. Jadi suku pinggan ni kita letak ni lah nasi ataupun makanan karbohidrat lain lah, hasil bijirin yang lain. Mi ataupun roti. Nasi, mi ataupun roti. Okey. Bahagian yang kedua, okey, yang ni nampak tak? Kalau kita potong pun, kita potong, dia yang ni suku, yang ni suku. Jadilah 1/2. 1/2 ni ialah setengah. Setengah pinggan. Setengah pinggan ni dengan apa? Sayur dan buah-buahan. Paling banyak, betul tak? Ni buah-buahan, ni sayur. Jadi lagi suku pinggan lagi, yang ni 1/4 sama juga suku. Suku pinggan kita makan benda yang ada protein, makanan yang ada protein. Dan ini dia bagi contoh ikan. Selain ikan boleh makan ayam, daging ataupun telur. Okey, yang ni lah pinggan sihat Malaysia. Orang Malaysia dia makan nasi. Jadi dia bagilah pinggan ni ada nasi. Kalau negara-negara lain ada yang tak makan nasi. Jadi kita kat Malaysia makan nasi. Dia bagi pinggan sihat Malaysia. Malaysia saja. Okey, kita baca dalam kotak ni, kotak pink ni. Okey, ikut cikgu baca ya. Pinggan sihat Malaysia membantu kita mendapat makanan seimbang.
Okey, nombor 1. Isi suku pinggan dengan hasil bijirin serta nasi, mi atau roti. Yang kedua, isi suku pinggan lagi dengan ikan, ayam, daging atau telur. Inilah. Ni suku nasi, suku ikan. Yang ketiga, isi separuh pinggan dengan sayur dan buah. Ni sayur dan buah. Setengah pinggan. Separuh. Dan yang keempat, bagi melengkapkan hidangan, minum air kosong atau minum tanpa gula, susu atau produk susu lah, produk tenusu, produk susu. Okey, yang keempat ni, nampak tak yang ni? Air kosong. Air kosong. Melengkapkan hidangan kena minum air kosong. Kenapa dia cakap tanpa gula? Sebab yang kat sini sayur-sayuran, buah-buahan dah ada gula dia. Nasi, semua ni, makanan, ikan apa semua ni, bila dah masak dia ada garam, ada minyak, ada lemak dah. Sebab tu minum air yang kosong. Okey? Sekarang kita nak tengok apa idea utama dalam teks yang kita bincang tadilah, gambar rajah tu. Okey. Murid-murid boleh bagi kat cikgu contoh. Boleh fikir tak apa idea utama? Okey, tak apa, kita bincang sama-sama. Okey, dalam Pinggan Sihat Malaysia tadi, dia cerita tentang Pinggan Sihat Malaysia kan. Tentang makanan, tentang berapa banyak bahagian sajian, bahagian dalam pinggan tu lah. Okey, jadi kita rumuskan sebagai makanan yang sihat perlu seimbang. Perlu seimbang lah. Dan ni makanan seimbang ni, nampak kat sini disebut seimbang. Okey. Makanan yang sihat, tak apa, cikgu tulis sikit. Makanan yang sihat perlu apa? Perlu seimbang dan mempunyai kuantiti. Kuantiti tu maksud dia berapa banyak. Ni yang ada suku separuh. Dan mempunyai kuantiti yang sama banyak. Kena sama banyak lah. Yang sama banyak bagi setiap kategori khasiat. Khasiat tu apa yang cikgu bagi tahu tadi? Karbohidrat, protein, vitamin, lemak. Okey, kategori khasiat seperti apa? Seperti karbohidrat, protein, lemak dan vitamin, lemak dan semua bawah ya, vitamin. Jadi bahagian kena sama, kuantiti yang sama banyak. Macam kita dah bincang tadi. Okey. Okey, sekarang murid-murid buka buku aktiviti muka surat 58. Kita bincang, kita buat sama-sama lah buku aktiviti ni. Boleh?
Kalau murid boleh buat sendiri lagi bagus. Tapi tak apa, cikgu bantu murid-murid buat buku aktiviti. Okey, kita baca arahan dulu. Muka surat 58. Baca, fahami dan tulis. Okey. Tajuk dia aktiviti rekreasi yang sihat. Okey, kita baca ya. Memancing ialah satu daripada aktiviti rekreasi yang sihat. Aktiviti ini boleh dijalankan pada waktu lapang. Okey, kita tengok dulu. Apa idea utama yang dia bagi dalam perenggan ni? Perenggan nombor 1 ni. Okey, idea utama dia memancing ialah aktiviti rekreasi yang sihat. Senang saja kita tengok dalam dekat ayat yang pertama ni. Memancing ialah satu daripada aktiviti rekreasi yang sihat. Senang je lah. Kita ambil je memancing ialah aktiviti rekreasi yang sihat. Okey, perenggan yang kedua. Kita baca. Aktiviti memancing dapat merehatkan minda. Fikiran akan tenang apabila melihat keindahan sungai, tasik atau laut ketika memancing. Okey, idea utama sama juga. Kita tengok ayat yang pertama. Ni, aktiviti memancing dapat merehatkan minda. Yang itulah sebenarnya yang dia nak bagi tahu kita. Senang saja sebenarnya. Okey, tulis balik. Aktiviti memancing. Memancing dapat merehatkan minda. Senang saja. Okey, kita tengok perenggan yang ketiga. Banyak pergerakan badan berlaku semasa aktiviti memancing dijalankan. Misalnya, pergerakan ketika menaikkan ikan yang memakan umpan pada mata kail. Pergerakan tersebut dapat menguatkan otot-otot badan. Okey, apa idea utama dia? Perenggan yang ketiga ni, cikgu kata tengok baris yang pertama, ayat yang pertama. Okey, banyak pergerakan badan berlaku semasa aktiviti memancing dijalankan. Okey, jadi kita tulislah balik. Kita tulis tentang aktiviti memancing melibatkan banyak pergerakan badan. Aktiviti memancing melibatkan banyak pergerakan badan. Okey, inilah idea utama dia. Baris yang kedua ke, ketiga ke, keempat dan setiap perenggan tu, yang itulah sebenarnya idea sampingan. Okey, kita tengok perenggan yang keempat. Aktiviti memancing wajar sebagai satu hobi. Aktiviti ini dapat menenangkan fikiran dan menjadikan badan kita sihat. Tak lekat pula. Okey, tak apalah. Okey, kita tengok mana dia baris yang pertama. Aktiviti memancing, apa? Sesuai dijadikan sebagai satu hobi. Ni wajar ni sebenarnya sesuai lah. Kita tulis aktiviti memancing sesuai dijadikan sebagai satu hobi.
Okey, dah habis. Senang je kan? Kalau dalam teks, dalam perenggan, kita selalu tengok idea utama pada ayat yang pertama. Okey. Tugasan tambahan yang cikgu nak bagi, tolong baca ni buku aktiviti ni. Cikgu nak murid-murid baca teks ni. Okey. Okey, baca. Lepas tu record suara. Baca dan record bacaan murid-murid. Record bacaan murid-murid. Record suara je. Okey, suara yang kamu baca tu. Lepas tu hantar nombor 1. Yang kedua, hantar pada cikgu. Hantar bacaan pada cikgu. Okey. Yang ni tugasan tambahan. Okey, sebab cikgu nak tengok macam mana murid-murid baca. Hari ni kemahiran dia kemahiran membaca. Okey? Okey, kita sambung lagi buku aktiviti muka surat 59. Jilid 1 lagi lah. Okey. Aktiviti 2B ni, baca arahan dia, baca, fahami dan lengkapkan jadual. Tajuk dia, makan bersama dengan keluarga. Keluarga Aiman kerap makan malam bersama-sama. Pada waktu malam, ibu bapanya bebas daripada urusan pejabat. Okey, yang ni perenggan nombor 1. Kita baca perenggan yang kedua. Amalan makanan bersama-sama dapat mengeratkan hubungan ahli keluarga Aiman. Ketika makan, mereka dapat berkongsi cerita dan masalah. Okey, yang ni perenggan yang kedua. Okey, ini perenggan nombor 1. Perenggan kedua. Okey, kita baca perenggan yang ketiga. Apabila makan di rumah, Ibu Aiman dapat memantau pola pemakanan mereka. Hanya makanan yang berkhasiat akan dihidangkan. Habis perenggan yang ketiga. Okey, ini perenggan yang ketiga. Okey, kita baca perenggan yang keempat. Ibu Aiman juga dapat menentukan jumlah masakan. Oleh itu, pembaziran tidak berlaku. Selain itu, mereka juga tidak cenderung untuk makan berlebihan. Okey, yang ni perenggan yang keempat. Okey, sekarang kita nak cari apa idea utama di perenggan nombor 1. Ni perenggan nombor 1 yang ni lah. Ni perenggan nombor 1. Cikgu cakap tadi perenggan nombor 1, kita mestilah tengok baris yang pertama. Selalu idea utama ni dia ada pada baris yang pertama. Okey, kita cuba baca lagi sekali baris yang pertama ni. Keluarga Aiman kerap makan malam bersama-sama. Jadi yang itulah idea utama untuk perenggan yang pertama. Okey, perenggan pertama, idea utama dia ialah keluarga Aiman makan bersama-sama pada waktu malam. Okey, sebenarnya kalau murid-murid tak ubah ayat tu pun tak apa, cikgu boleh terima. Kalau murid-murid nak tulis keluarga Aiman kerap makan malam bersama-sama pun boleh. Tapi kita sebenarnya nak buat rumusan. Sebab itulah cikgu ubah sikit ayat tu. Keluarga Aiman makan bersama-sama pada waktu malam. Okey, kita tengok perenggan yang kedua. Amalan makan
bersama-sama dapat mengeratkan hubungan ahli keluarga Aiman. Apa yang kita dapat rumuskan dalam ayat yang pertama ni? Okay, tentang amalan makan malam bersama-sama. Apa yang dapat? Okay, jadi amalan makan malam bersama-sama dapat apa? Dapat mengeratkan hubungan ahli keluarga. Senang saja. Okey, perenggan yang ketiga. Okey, sama juga idea utama. Dia ada pada ayat yang pertama. Okey, apabila makan di rumah, Ibu Aiman dapat memantau pola pemakanan mereka. Okey, jadi nombor 3 ni, dia nak bagi tahu apa? Bila makan bersama-sama kat rumah, mak dia masak. Jadi, pola pemakanan. Pola pemakanan dapat dipantau lah. Dapat dipantau apabila makan di rumah. Mak dia masak, mak dia boleh pantau lah. Nak ambil nasi banyak mana, nak ambil ayam banyak mana, nak ambil sayur banyak mana. Kalau beli kat kedai, tak sama kan? Kita kena makan je apa yang kedai tu buat. Okey, perenggan yang keempat, idea utama dia, tengok ayat yang pertama. Ibu Aiman juga dapat menentukan jumlah masakan. Jadi, dia beritahu tentang jumlah masakan. Kita tadi pantau pola pemakanan. Sekarang dapat pantau jumlah masakan. Jumlah masakan dapat dipantau sekiranya makan di rumah. Okey. Dah habis. Okey. Jadi jangan lupa siapkan 3 tugasan. Okey. Yang pertama tadi koaktiviti muka surat 58. Lepas tu buat muka surat 59. Lepas tu lagi satu, baca teks pada muka surat 58, rekod suara baca buku tu, baca teks tu, hantar dekat cikgu. Okey. Dah habis dah. Jadi cikgu harap murid-murid faham apa yang kita belajar hari ini tentang idea utama. Kena pasti idea utama. Selalunya idea utama ni ada pada baris yang pertama. Okey, selamat membuat tugasan. Terima kasih. Assalamualaikum.